Audio Jungle. Turun-temurun puluhan tahun, punggah kekayaan. Sebut saja Perdana Menteri dulu, sebelum ini, sekarang, semua kayanya bertimbun-timbun. Sebab itu kita hebahkan soal Pandora Papers. Senarainya tanpa kecuali, ya stabil masa itu, ya bersatu masa itu, tapi digunakan untuk memunggah kekayaan untuk mereka. Bukan 100 juta, bukan 200 juta, ada yang berbilion. Dan untuk pertahankan kedudukan mereka, mereka tentunya gunakan seluruhnya untuk menyekat dan menghalang parti-parti yang agak progresif seperti keadilan ini mesti dihalang. Oleh siapa? Oleh konglomerat yang besar. Sama dihalang terang, dihalang harus, dihalang untuk pecahkan kekuatan kita, mesti mereka lakukan. Kerana kita membawa agenda reform, islah mastata'. Kerana mereka takut dengan perubahan yang kita bawa. Kerana Pandora Papers akan dibuka dan ini melibatkan ramai elit yang berkuasa. Kerana cara mereka, perselingkuhan mereka, kerusakan sistem, sebut perbankan. Kalau bank itu diurus dengan baik dan bank negara itu ada integriti, tak mungkin 1MDB boleh berlaku. Kalau badan penguasaan sama ada siasatan jenayah polis ataupun SPRM itu bebas, telus, tak mungkin satu MDB dan lain-lain skandal itu boleh berlaku. Malah badan kehakiman sendiri pun sampai hari ini menjadi masalah. Mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin menyatakan ada percobaan mempengaruhi, meminta beliau mempengaruhi. Maknanya apa? Maknanya mereka yakin Perdana Menteri itu boleh pengaruh kes. Ya, dan kita tahu kita alami masalah tersebut. Dulu pun pemimpin haprak, sekarang pun mereka harap haprak untuk campur tangan dalam soal badan kehakiman. Sebab itu dalam keadilan ini suara kita lain. Suara kita harus tuntas dan konsisten. Tidak boleh punya melindungi penjenayah ini, okey, kerana dia sokong kita. Penjenayah ini tak boleh. Perasuah besar ini okey sebab dia dah boleh tolak ansur dengan kita. Dan perasuah besar yang ini tak boleh. Jadi saudara, ini kalau kita ambil pandangan yang sedemikian, risikonya akan besar. Tapi apa pilihan? Apakah kita mau jadi perkakas bagi sekelompok untuk merusakkan agenda reform ini atau tidak? Ini hal yang harus difikir dan saya rasa relevan dengan isu di Johor ini. Apa naratif stabil ini bawa oleh UMNO BN? Kamu perintah. Apakah sejak kamu perintah ini boleh kawal harga barang? Ayam, telur pun tak terkawal. Adakah sejak kamu perintah kamu boleh kawal rasuah tidak merebak? Apa kamu perintah pelaburan bertambah, peluang pekerjaan bertambah, diperbaiki mutu pendidikan, mutu kesihatan? Tak ada. Apakah tidak ada pembangunan? Saya tidak pernah nafikan, memang ada pembangunan. Tetapi ketimbang kekuatan ekonomi yang ada, ini yang berlaku. Jadi isu kita dalam kempen, saya nak tegaskan di sini, tidak boleh lari untuk bicarakan konsep-konsep yang abstrak. Ialah isu rakyat. Dia sebut stabil, memang kita mahu stabil dan bersatu. Stabil untuk bela rakyat dan bersatu untuk bela rakyat. Dan ada yang bertanya, logo harus jelas. Kita mau
bawa mesej yang jelas bahawa keadilan masih perlu balik kepada asas perjuangannya, kembali kepada landasannya untuk menuntut perubahan dalam sistem masyarakat kita. Memang sedikit sebanyak ada kebimbangan dan kekeliruan. Walaupun ada kejayaan-kejayaan sebab kita dalam Pakatan Harapan, ada persoalan-persoalan yang harus kita jawab dan tidak semuanya boleh kita jawab dengan meyakinkan. Dan dengan logo keadilan ini sedikit pun tidak jejaskan hubungan baik kita dengan DAP dan amanah rakan dalam Pakatan Harapan. Ini sebab disebut oleh pengarah tadi, memang ada perundingan awal pembagian kursi, dan inilah kali pertama dalam ingatan saya, Aizah mungkin lebih tahu sebelumnya, tetapi kalau saya dimaklumkan, belum pernah kita capai persetujuan di antara tiga parti dalam dulunya Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan seperti mana yang berlaku di negeri Johor. Jadi maknanya hubungan baik kita dengan DAP dan amanah mesti dipertahankan walaupun kita kekalkan logo kita. Dan oleh demikian kita bertanggungjawab membantu rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan untuk bersama mencatat kemenangan. Dan sekiranya muda ikut semangat manifesto yang sama dan selesaikan masalah perundingan seperti mana dilakukan sebelum ini, saya tidak ada masalah untuk bersama-sama pastikan calon-calon muda juga turut menang dalam pilihan raya ini. Jadi kita tunggu respon mereka dan saya percaya insya-Allah akan positif, kerana kita tanpa semangat begini kita mudah diperalatkan oleh orang lain. Setelah 2018, apa yang usaha yang paling kuat dilakukan oleh musuh politik kita? Ialah menghakiskan keyakinan, azmatul fiqah, ya, menghakis keyakinan kepada pimpinan Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan. Caranya apa? Propaganda yang sangat meluas, pecah belahkan kekuatan pembangkang. Dan kalau kita tak waspada, perkara ini mungkin memberi kesan yang parah. Tetapi kalau kita faham bahawa badan induk yang besar ini masih boleh dikawal, saya tidak percaya walaupun mereka boleh usahakan dengan pelbagai langkah, dulunya serpihan dari keadilan dan kini beberapa serpihan daripada bekas DAP, saya percaya insya-Allah rakyat Johor akan membuat keputusan yang bijak dan menyokong perubahan. Jadi kita harap kita dapat menunjukkan secara sungguh-sungguh kerana keyakinan kita pembangkang harus cukup kuat bersatu. Dan ini bukan juga baru. Kita lakar begitu lama. 1998 sudah ada kesepahaman awal di antara 99 tiga parti itu, walaupun tidak dalam kerangka yang sama. 2004 diteruskan, dan sebaik saya keluar dari penjara, saya ingat ada usaha-usaha yang sangat tekun, bukan saja oleh saya tapi ramai pimpinan lain yang yakin dengan keperluan menyatupadukan kekuatan pembangkang untuk mengalahkan rejim UMNO Barisan Nasional, dan ini kita usahakan. Dan saya hargai masa itu semangat rakan-rakan. Kalau lepas pada peringkat awal memang
Ustaz Fadil, no, itu agak luar biasa kerana punya wawasan yang cukup jelas. Tetapi kita lihat dalam DAP masa itu macam Kit Siang, Karpal itu punyai sikap yang sangat pragmatik, asalkan kata mereka prinsip asas negara yang demokratik yang adil bagi semua itu dapat kita pertahankan. Dan kita dengan usaha pimpinan keadilan, maka kita meteraikan perjanjian masa itu, keadilan, DAP dan PAS, untuk memastikan peruntukan perlembagaan bahasa Melayu, agama Islam, hak keistimewaan Melayu Bumiputera dan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu itu dimasukkan dalam perjanjian supaya kita tetap kekalkan peruntukan dalam perlembagaan dengan jaminan keadilan dan hak kepada semua kaum dan agama negara kita. Ini satu kemajuan luar biasa yang dicatat. Jauh lebih sukar daripada apa yang kita hadapi sekarang. Dan alhamdulillah kita berjaya. Jadi saudara harus juga menyingkap sedikit pengalaman lalu untuk meyakinkan kita bahawa arus ini, prinsip dan landasan ini mesti dipertahankan. Jadi saya harap saudara dalam mengarungi pilihan raya ini kita ambil sikap yang positif. Ya. Jangan terlalu banyak angkubah dan andaian tanpa menyelami masalah dalaman. Kita harus tahu bahawa Parti Keadilan Rakyat ini harus bertempur di kota, di pinggir kota, di desa, dengan kelainan dan kecanggihan masing-masing. Tapi tidak pernah kita merasa lelah. Ada kawasan Melayu yang kuat Melayunya dan sukar ditembusi pada peringkat awalnya. Kuala Kedah kita catat kemenangan, Merbuk kita catat kemenangan, dan banyak kawasan-kawasan lain di Selangor, Bawah Tampau yang kita mampu menembusi kawasan-kawasan tersebut. Belajar dari pengalaman mereka. Politik ini perlu juga humility, sikap tawaduk. Kalau kita datang dengan sedikit pengalaman di kota, kita anggap kita boleh selesaikan semua, tak boleh. Jadi saudara, baik pimpinan Melayu atau Cina atau India atau Kadazan atau Iban harus mengerti bahawa suasana dan fokus kita itu berbeza, yang memerlukan kecanggihan dan pengalaman yang berbeza.